أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita duduk di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung kembali pengajian berdasarkan kitab Membongkar Rahsia Syurga dan Neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kuliah Maghrib Ustaz Zulkifli, di dalam slide-nya yang lepas, yang dululah, ada ditunjukkan kepada kita nama-nama syurga dan nama-nama neraka. Betul? Dan pada malam ini kita nak congkir rahsia salah satu syurga tu. Siapa penghuninya? Baik. Syurga yang pertama, yang teratas sekali, iaitu syurga Firdaus. Yang mana syurga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada emas. Baik, kita tengok siapa calon-calon yang bakal memasuki syurga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun alladhina hum lizzakati fa'ilun alladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Baik, yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah, maka beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Ni ciri-ciri kita nak masuk dalam syurga Firdaus. Ciri-ciri untuk
melayakkan kita untuk masuk syurga Firdaus, yang pertamanya, salah satu cirinya iaitu khusyuk di dalam solat. Ini kita muhasabah diri kita. Kita khusyuk ataupun tidak, kita yang tahu. Fikiran kita, jiwa kita, orang lain tak tahu. Orang lain tak boleh meneka, orang ni khusyuk ni. Tak, kita tahu. Apa lagi? Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dia elak daripada cakap lara, cakap yang benda sia-sia. Ini cukup susah. Kadang-kadang kita ni suka juga lara. Baik, seterusnya, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksud kemaluan ni maruah diri. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Baik. Dan ciri yang lain iaitu maruah kita, aurat kita, siapa yang boleh tengok? Isteri-isteri dan anak-anak kita. Orang lain tak boleh. Walaupun lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan, aurat tetap aurat. Al-halalun bayyinun, al-haram wal haramun bayyinun. Halal itu dah terang, jelas dah. Dan yang haram pun telah jelas. Baik. Siapa lagi? Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Ni orang yang memegang amanah. Sudah tentu di antara kita ada yang memegang amanah. Jadi siapa yang diberi amanah dan dilaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya tanpa menyanggahinya, ni salah satu ciri. Insya-Allah. Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Baik. Yang pertama dalam kita nak cari ciri-ciri untuk masuk syurga Firdaus, iaitu kena khusyuk dalam solat. Kenapa tak dikatakan Allah Ta'ala tak menyebut zakat dulu ke puasa dulu? Kenapa solat dulu? Kerana solat ini penting. Solat ini penting. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut, perkara yang pertama nanti akan dihisap oleh Allah di akhirat kelak ialah solat. Kitab solat yang akan dipertimbangkan dulu, diadili dulu, dihakimi dulu. Kalau sekiranya kitab solat kita lulus, insya-Allah, ini jaminan Nabi. Dalam sabda Nabi sebut Allah Ta'ala akan meringankan urusan yang lain. Tapi sekiranya bicara kitab solat kita ni gagal, ataupun banyak tak lepasnya, ataupun tak ada langsung,
maka Nabi sebut Allah Ta'ala akan beratkan lagi urusan yang lain, diperincikan lagi. Urusan kita bukan solat aja, banyak. Jadi urusan yang lain Allah Ta'ala akan perincikan. Maka payahlah nanti, jadi payah. InsyaAllah moga-moga kita dapat jaga solat kita, insyaAllah. Baik. Dan syurga yang kedua, iaitu syurga Aden, ataupun senang sebut syurga Adenin. Syurga Adenin ni, ayat tentang syurga Adenin ni terlalu banyak dalam Al-Quran. Jannatin tajri, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Baik, siapa yang masuk? Calon-calonnya ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah, dalam surah Al-Bayyinah. Baik, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adenin. Syurga Adenin ni macam mana? Syurga Adenin ini iaitu di bawahnya mengalir akan sungai. Mungkin kalau kita nak bayangkan, kalau duduk di kampung tu, buat rumah atas sungai tu, sungai kecil tu, kita buat rumah atas tu, kita mandang bawah sungai, oh, air keruh. Tapi kita tak dapat bayangkan sungai yang Allah Ta'ala sebut ni macam mana indahnya. Sedangkan yang lepas kita dah belajar, Nabi masuk dalam syurga, Nabi tak pernah lihat, tak pernah tahu warna yang ada di dalam syurga ni. Kalau di atas dunia ni ada warna biru, ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna hijau, ada warna merah. Tapi Nabi masuk dalam syurga, Nabi cakap, aku sendiri tak tahu apakah warnanya. Nak sebut nama warna tu tak tahu. Indahnya syurga. Nabi menarik perhatian sahabat dan kita supaya buat kebaikan. Nabi ceritakan syurga ni, indahnya, sampai warna pun nak gambar pun tak boleh, tak tahulah. Baik, balasan ke atas mereka ialah syurga Adenin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kita duduk di atas dunia ini, yang pertamanya kita nak dapat keredaan Allah. Buatlah apa amal kebaikan sekalipun, kita tanamkan niat untuk mencari keredaan Allah lillahi ta'ala. Bukan nak buat kebaikan untuk menunjuk kepada orang yang kita ni baik. Tak, jangan macam tu. Kerana takut nanti amalan kita itu di akhirat nanti jadi zero, kosong, ditolak habis. Kerana ada sifat riak, menunjuk-nunjuk.
Baik, yang seterusnya, syurga Naim. Kok sempat ke tak sempat ni? Baru nombor 3. Syurga Naim, iaitu syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perak putih. Kita nak gambarkan perak, kita biasa pakai cincin perak macam ni. Macam mana? Oh, macam ni kot. Tak. Pasti akan ada kelainan. Sebab dalam syurga ni tak ada apa yang kita boleh tengok di atas dunia ni. Sama. Kalau tak, kita boleh bayangkan, oh, syurga nanti mesti macam ni. Silver, peraknya. Oh, tak. Pasti akan ada kelainan. Baik, calon-calonnya ialah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Surah Al-Qalam ayat 34. Nampak? Tadi dah beriman dah. Orang yang beriman, ni bertakwa pula, buat amal kebaikan, amal soleh, semuanya perbuatan yang baik ini menjurus diri kita untuk masuk ke dalam syurga. Baik, seterusnya syurga makwa. Bukan syurga makwa, makwa tu lain, makwa. Sekarang salah sebut kan. Oh, rupanya makwa ni syurga rupanya. Makwa ni syurga rupanya. Syurga bagi orang yang jahil. Sebab kalau suami isteri, dia tak panggil makwa lah. Makwa ni dah tentu yang tidak ada ikatan yang halal lagi. Oh, patutlah rasa nikmatnya. Rupanya makwa ni syurga rupanya. Baik, syurga makwa ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zamrud hijau. Ni salah satu ciri sunat kita memakai cincin menggunakan batu zamrud. Kerana apa? Kerana sabit daripada hadis syurga itu syurga makwa ini diciptakan daripada batu zamrud. Tapi apakah sama zamrud yang kita pakai di cincin ni? Sudah pasti akan ada perbezaannya. Kalaulah sama, kita akan rasa siapa yang untunglah siapa yang pakai cincin zamrud, batu zamrud ni. Belum masuk syurga dah dapat rasa dah pakai. Tak, pasti akan ada kelainannya. Batu serai ada tak dalam syurga? Batu serai tak ada lah. Batu serai tu kena cari serai tu, korek bawah tu. Kok ada ridaknya dah. Baik, calon-calonnya ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sama juga. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka itu syurga-syurga
tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jannatul ma'wa. Baik, seterusnya ada lagi satu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surah An-Nazi'at. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri nak masuk syurga Jannatul Ma'wa, iaitu dia takut akan kebesaran Allah dan menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu yang buruk. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurga makwalah tempat tinggalnya. Ini baru betul makwa. Kena tahan hawa nafsu. Makwa belum tentu lagi. Belum tentu boleh tahan hawa nafsu. Makwa. Kalau makwa, kena tahan hawa nafsu nak masuk dalam. Dan kita juga diingatkan supaya sentiasa mengingati kebesaran Allah pada setiap masa. Pada setiap masa kita ingat kebesaran Allah. Kita naik kereta, kita lalu, kita tengok cantik awan tu. Allahu Akbar, Subhanallah. Tasbih, puji, itu adalah kebesaran Allah. Siapa pun tak boleh buat. Siapa pun tak boleh buat nak bentukkan awan tu cantik macam mana pun. Allah Ta'ala sahaja yang boleh melakukannya. Kita ingat kebesaran Allah. Itu di waktu kita melihat benda-benda yang keindahan alam. Kalau sekiranya musibah, ingat kebesaran Allah. Bagaimana? Kerana Allah tidak jadikan dunia ini untuk kesenangan sahaja. Di sebalik kesenangan itu ada kesusahan, ujian. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu menyangka bahawa mereka itu dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman? Qalu amanna, kami telah beriman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji. Inilah dia. Ujian ini kita ambil ianya sebagai salah satu kebesaran Allah. Contoh di sekarang waktu sekarang ni dengan penularan wabak COVID-19. Siapa yang cipta benda ni? Siapa yang cipta? Semua Allah Ta'ala yang buat. Semua Allah Ta'ala yang aturkan. Bila nak berlaku, semua Allah Ta'ala dah jadualkan bila nak berlaku. Bila nak pulih, semua Allah Ta'ala dah jadualkan. Musibah ni berlaku supaya kita ambil iktibar, muhasabah diri, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya. Bukan apabila kita ditimpa musibah, kita lagi jauh daripada Allah. Tak. Kerana Allah itu sayang akan makhluknya, sayang kepada kita, diturunkan musibah. Turun musibah ini bukan kerana Allah Ta'ala tak sayangkan hamba-hambanya. Tak. Turun musibah ni salah satu tanda sayang Allah terhadap hamba-hambanya.
Bila turun musibah, baru hamba-hambanya ni tandah tangan, munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nampak? Kadang kita tengah bawa kereta ni dengar, oh tempat ni dah naik dah, wabak dah semakin menular. Secara tak langsung, kalau kita tak lafaz, hati kita dah berdoa, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah keluarga aku. Walaupun kita tak doa secara umum, hati kita dah berdoa, ya Allah bebaskanlah aku, peliharalah aku daripada terkena akan wabak. Ni kalaulah Allah Ta'ala tak turunkan musibah, silap-silap kita pun tak kenal siapa Tuhan kita, siapa Allah tu, kita pun tak kenal. Sebab kita hidup dengan mewah, kesenangan aja, tidak ada ujian, tidak ada susah. Ni ada hikmah dia. Baik, yang seterusnya, yang kelima, iaitu syurga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yakut merah. Bukan susu yakut bukan susu yakut yang jual kat kedai tu. Sekejap lagi kan orang ingat, oh tadi ustaz sebut ni yakut merah, habis je lepas isyak nanti dia pergi Ababil, pergi cari air susu yakut merah tu. Oh inilah dia air syurga. Ada. Baik, kita tengok calon-calonnya, iaitu orang yang kuat iman dan Islamnya, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan seharian, serta mengerjakan amal soleh lainnya lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata. Firman Allah, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan Darussalam, syurga Darussalam pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Semua amal soleh. Orang yang beramal soleh ni, ikutlah nanti pintu mana yang nak masuk. Banyak pintu ni, ikutlah syurga mana. Baik, syurga Darussalam. Bukan Darussalam pusat rawatan syifa tu ya. Pusat rawatan syifa kepunyaan Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Darussalam. Bukan yang tu. Ini Darussalam nama syurga. Baik, yang seterusnya syurga Darul Muqamah, iaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada permata putih. Nah, ini nama-nama yang disebutkan ni, apa daripada emas, permata, zamrud. Ini material ni ada di dunia, tetapi cuma perbezaannya nanti di sana kita tak tahu bagaimana yang dikatakan permata putih yang dibuat untuk syurga Darul Muqamah ni. Macam mana permata putih ni? Baik, firman Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbina laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita daripada kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari kurniaannya,
Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Baik. Orang yang masuk dalam syurga Darul Muqamah ni adalah orang yang tidak pernah berputus asa, tidak pernah merasa lelah untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia buat kebaikan, satu ketika datang bila nak buat kebaikan ni ada halangan, kepayahan, tapi dia tak putus asa, dia buat juga. Ini dia salah satu ciri, dia tak putus asa. Katalah contoh, kita nak baca Al-Quran, nak baca Al-Quran kita tak lancar, tersangkut. Satu ayat tu diulang berkali-kali ulang, sampai satu ketika syaitan ni pun cucuk dah. Alah, dah tak boleh baca, tutup je lah, tidur, tenangkan fikiran, nanti baca balik. Tak, dia tak putus asa, dia baca juga, dia tetap baca. Orang ini yang akan masuk syurga Darul Muqamah. Yang ketujuh, syurga Al-Maqamul, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada emas. Calon-calonnya ialah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di tempat yang aman. Surah Ad-Dukhan. Dan yang terakhir, syurga khuldi, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada marjan merah dan kuning. Dan calon-calonnya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah, apa yang demikian itukah yang baik, atau syurga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Surah Al-Furqan. Kita taat perintah Allah, kita menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah. Apa yang Allah Ta'ala larang kita jauh, kita tinggalkan, insya-Allah paling rendah syurga adalah syurga khuldi. Dapat juga masuk syurga. Dalam apabila sebut syurga ni, memang keindahannya memang tidak dapat digambarkan. Baik, habis dah 2 minit lagi. Dan satu keistimewaan, kelebihan, tambahan, bukan tambahan nama syurga, satu kelebihan bagi orang yang suka berpuasa. Tidak kira puasa Ramadan, puasa sunat, setiap puasa sunat Isnin, Khamis, puasa sunat hari putih, orang ini akan disediakan pintu syurga tu, namanya Ar-Rayyan. Syurga Ar-Rayyan. Kita kadang dengar ada anak, mak bapak berikan nama anak Ar-Rayyan, Rayyan. Ni nama syurga bagi orang yang berpuasa. Baik. Dan yang terakhir nak ceritakan tentang syurga Ar-Rayyan ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fil jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imuna fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhulu minhu ahad. Baik, kelebihan bagi orang yang berpuasa ini akan memasuki syurga yang bernama Rayyan. Bukan dia masuk, bukan masuk aja tengok nama Rayyan, oh dia pun masuk. Tak, pintu syurga Rayyan ni akan panggil siapa yang suka berpuasa, masuk sini. Yang boleh masuk hanya orang yang berpuasa sahaja. La yadkhulu ghairuhum, tidak boleh masuk selain daripada orang yang berpuasa ni. Ni kelebihan syurga Ar-Rayyan, nama syurga, nama pintu syurga. Kita nak jalan, contohlah, moga-moga kita masuk, kita ni dapat masuk ke dalam syurga Allah. Mana-mana syurga kita nak masuk ni, pintu Rayyan panggil. Siapa berpuasa, masuk. Dia tahu dah. Dan atas izin Allah, orang yang berpuasa itu secara langsung terus masuk. Ini kelebihan orang yang puasa, pintu syurga ni panggil masuk. Dan kelebihan bagi isteri-isteri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, tidak melakukan perkara yang suami tak suka. Nabi sebut di dalam kitab Riyadus Salihin, riwayat Imam At-Tirmizi, orang ini, wanita ini, isteri ini akan masuk mana-mana pintu. Ni kelebihan bagi isteri pula, perempuan yang bergelar isteri. Dia akan masuk ke dalam syurga ikut suka pintu mana nak masuk. Nampak? Kita ni nak buat ni sikit, dapat ke syurga Firdaus, dapat ke syurga Ma'wah. Kelebihan bagi perempuan. Dan ada juga kelebihan bagi kita kaum lelaki, iaitu kita ikut taat perintah Allah, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, insya-Allah kita juga akan masuk ke dalam syurga yang terbaik di sisi Allah, insya-Allah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekadar ini saja. Insya-Allah di masa yang lain kita akan sambung tentang 8 lagi nama neraka yang diciptakan bagi orang-orang yang engkar kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada hari akan datang, insyaAllah. Baik, segala apa ilmu yang baik yang kita dapat pada hari ini, moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan ilmu yang sedikit yang kita dapat pada malam ini memberi manfaat yang besar buat diri kita untuk kita menjalani kehidupan di atas dunia ini untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di atas dunia dan di akhirat kelak, dan dipermudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Ta'ala dapat memasuki mana-mana pintu syurga Allah, insya-Allah. Amin. Apa yang baik itu daripada Allah, dan yang tidak baik itu adalah datang daripada diri saya sendiri, kerana kita sifat yang bersifat makhluk ini tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Moga-moga
ianya dapat memberi satu kebaikan buat diri kita untuk menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah Tok Bilal, lama berdiri nunggu.